Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Bani Hidayat bin Muhammad Syafi'i dari IPG Campus Pendidikan Islam akan membentangkan tajuk kajian saya bertajuk Hubungan Pengajaran dan Pembelajaran dengan Penyelidikan dalam kalangan penyelidik kafah JAKIM. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan sekalian, kelas Al-Quran dan Fardu Ain ini kafah diuruskan secara seragam di seluruh negara oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri yang diselaraskan oleh JAKIM melalui Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam ini LEPAI yang mula dilaksanakan pada tahun 1990 di seluruh negara. Jadi antara tujuan kafah inilah untuk kanak-kanak yang berusia antara 7 hingga 12 tahun yang belajar di tahun 1 hingga tahun 6 di sekolah kebangsaan, dan ia merupakan kelas untuk membantu memperkukuhkan lagi asas-asas pembacaan Al-Quran dan pendidikan Islam yang diajar di sekolah kebangsaan. Sesungguhnya tugas penyelidik kafah amat rencam sekali. Antara tugas-tugas hakiki mereka ialah menguruskan pemantauan, juga pengurusan peperiksaan ujian penilaian kelas kafah, ini UPKK, dan juga mereka menguruskan latihan dan juga program keguruan dan juga hal ehwal urus takbir kafah, serta menguruskan pengurusan sistem maklumat pendidikan Islam, ini sempeni, dan juga kewangan dan tata tertib. Jadi daripada kajian-kajian daripada tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan bahawa tahap kompetensi kalangan guru penyelidik kafah ini sebenarnya masih kurang, terutamanya dari aspek pengetahuan, pengurusan dan juga pengajaran pengajaran dan juga pengurusan. Dapatan daripada kajian-kajian seperti Fazli, Nizamuddin, Nazlina, Hafizul, Ruzaimah, dan sebab itulah antara itulah menyebabkan saya mengkaji bagaimana segi hubungan antara PDP dan juga penyelidikan penyelidik kafah ini untuk dilihat secara lebih terperinci. Objektif kajian ada 4. Yang pertamanya untuk mengenal pasti sejauh mana tahap penyelidikan kafah dalam aspek pengetahuan. Yang kedua, mengenal pasti sejauh mana tahap penyelidikan kafah dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, mengenal pasti sejauh mana tahap penyelidikan kafah dalam aspek penyelidikan. Dan yang keempat, mengenal pasti hubungan yang signifikan antara pengajaran dan pembelajaran dengan penyelidikan dalam kalangan penyelidikan kafah. Manakala objektif kajian pula ada 4, iaitu pertamanya bagaimanakah tahap penyelidikan kafah dalam aspek pengetahuan. Yang kedua, bagaimanakah tahap penyelidikan kafah dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimanakah tahap penyelidikan kafah dalam aspek penyelidikan. Dan yang keempatnya, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengajaran dan pembelajaran dan penyelidikan dalam kalangan penyelidikan kafah. Manakala hipotesis kajian ada satu, iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengajaran dan pembelajaran dan penyelidikan dalam kalangan penyelidik kafah. Hadirin dan hadirat sekalian, metodologi kajian ini menggunakan kajian kaedah tinjauan menggunakan instrumen soal selidik. Sampel yang telah dipilih seramai 384 penyelidik kafah daripada 6 zon, iaitu 4 zon di Semenanjung dan termasuk Sabah dan Sarawak. Dan kaedah persampalan kajian ini secara rawat mudah dan data telah dianalisis secara deskriptif dan juga inferensi. Dari segi kesahan dan kebolehpercayaan, didapati bahawa aspek konstruk daripada kajian ini, iaitu pertama, pengetahuan didapati tinggi, iaitu 0.856. Begitu juga pengajaran dan pelajaran 0.845 dan penyelidikan 0.823. Didapati bahawa dari segi kebolehpercayaan instrumen ini agak tinggi dan boleh diteruskan kepada lapangan yang sebenar.
berkaitan dapatan kajian segi profil responden mengikut zon di Malaysia, bagi penyelia Kafar Utara sejumlah 76, Timur 87, Tengah 72, Selatan 70, Sabah 45 dan Sarawak 34. Jumlah keseluruhan sampel adalah 384. Manakala di segi pengalaman mengajar penyelia Kafar, penyelia Kafar yang daripada 1 hingga 3 tahun seramai 84, pengalaman 4 hingga 6 tahun seramai 122 dan 7 tahun ke atas seramai 188. Jadi berarti bahawa penyelia yang pengalaman atas 7 tahun lebih dominan dalam kajian ini. Untuk menjawab soalan kajian yang pertama, iaitu bagaimanakah tahap penyelia Kafar dalam aspek pengetahuan. Daripada 10 item daripada konstruk ini, didapati semuanya berada pada tahap yang tinggi. Didapati item B7 yang paling rendah dan juga B8 itu berkaitan dengan falsafah pengajian Al-Quran dan Fardu Ain pada tahap yang tinggi, itu 4.49 dan julat konstruk ini antara 4.36 hingga 4.49. Secara keseluruhannya min tahap pengetahuan penyelia Kafar pada tahap yang tinggi itu 4.42. Untuk soalan kajian yang kedua, itu bagaimana tahap penyelia Kafar dalam aspek PDP. Daripada 10 item didapati keseluruhannya pada tahap yang tinggi, dan yang tertinggi ialah pada item D1 pada min 4.3 dan yang pada item D9 itu 4.19, dan jumlah ataupun julat min yang terendah daripada 4.19 hingga 4.3, dan min keseluruhannya pada min 4.39 itu pada tahap yang tinggi untuk aspek pengajaran dan pembelajaran. Untuk soalan kajian yang ketiga, itu bagaimana tahap penyelia Kafar dalam aspek penyeliaan. Ke-10 item berada pada tahap yang tinggi, iaitu yang paling rendahnya itu E4 pada min 4.34 dan yang tertinggi pada item E8 iaitu minnya 4.52, dan keseluruhan aspek penilaian ini iaitu min keseluruhannya adalah 4.47. Untuk menjawab soalan kajian yang keempat, iaitu adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap PDP dengan penilaian dalam kalangan penyelia Kafar. Didapati hubungan keduanya adalah kukuh pada R0.625 dan hubungan ini hubungan yang positif dan menunjukkan ada korelasi berkala terus, dan hipotesis kajian ini ditolak. Maka sesungguhnya ada hubungan antara tahap PDP dan juga penilaian dalam kalangan penyelia Kafar. Daripada kajian dapatan kajian ini dapati bahawa pengetahuan pedagogi penyelia Kafar dan juga segi aspek psikologi sebenarnya boleh dimantapkan, kerana daripada itulah dengan pengetahuan ini penyelia Kafar sebenarnya boleh membantu guru-guru Kafar dalam pemantauan dan memberi sikit sebanyak feedback terhadap apa yang mereka guru Kafar jalankan di bilik darjah dan boleh diperbaiki pada masa yang akan datang. Dan itu segi pengetahuan pedagogi dan psikologi. Tapi kalau lihat juga dari segi kolerasinya, hubungannya, sekiranya penyelia Kafar mempunyai tahap pengetahuan yang baik, yang mantap, dia sebenarnya telah boleh memberikan penilaian yang juga yang baik dan lebih berkesan. Sebab itulah pengetahuan
dan juga dari segi PDP perlu bagi penyelia kafah untuk mereka membuat penilaian yang baik juga di dalam bilik darjah semasa pemantauan. Dan sinilah dicadangkan agar diperkemaskan lagi tahap profesional penyelia kafah ni dari aspek pengajaran dan pembelajaran dan juga penilaian. Dan pendidik kafah ni perlu juga diberikan banyak latihan dan juga kursus-kursus yang berbentuk berkala dalam perkhidmatan, terutamanya dari aspek-aspek dari segi kurikulum dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan strategi pendekatan abad ke-21 supaya mereka lebih mantap untuk pada masa hadapan. Sebagai penutupnya, keprihatinan pihak yang berkepentingan amat perlu bagi menyediakan pelbagai program dan juga kursus-kursus yang sistematik lah kepada penyelia kafah ini. Jadi ini untuk apa? Untuk mereka ni mendapat menguasai ilmu pengetahuan dari segi PDP, penyediaan dan akhirnya akan memantapkan profesional penyelia kafah itu sendiri. Dan di sinilah perlunya sokongan dan juga galakan daripada semua pihak, termasuklah NGO dan juga masyarakat serta guru dan warga sekolah di situ. Dengan adanya sokongan inilah insya-Allah pendidikan kafah dan juga peranan penyelia kafah akan lebih dapat diperkukuhkan, dimantapkan lagi dan akhirnya akan memperkasakan lagi pendidikan kafah di sekolah-sekolah kafah di bawah Jatim. Itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.